Testing 1, 2, 3. Merhaba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi kepada channel kami, iaitu channel Ralik yang banyak cerita tentang travel sama keluarga. Okey, kali ni kami ingin buat perkongsian lah bagaimana menyewa kereta di Turki. Sebagaimana perjalanan kami sebelum ni daripada Istanbul ke Ankara, Kapadokya, Bursa, Nevşehir semua tu, kembali ke Istanbul balik. Okay, hari ni kami cuba membuat sedikitlah perkongsian bagaimana menyewa kenderaan, apa yang perlu korang perhatikan dan mengambil berat, menitik beratkan. Okey. Saya ni kumpul soalan daripada kebanyakan yang bertanya. Jadi 5 soalan saya akan keluarkan dan Kami akan jawab dah. kami jawab. Sikit soalan. Okey, soalan pertama. Okey, soalan yang pertama. Kat mana nak sewa kereta? Di Istanbul. Okey, pengalaman kami lah. Dan kami cerita sikit pengetahuan kami. Okey, untuk sewa kenderaan di Istanbul ni banyak tempat. Dia website boleh kita pilih kenderaan, ataupun kita boleh contact terus owner dalam website tu untuk ambil kereta di airport, ataupun kita pergi terus ke kedai rental. Macam kami itu kami pilih DLB rental lah, harga lebih berpatutan. Baik, kemudian soalan yang kedua adalah mahal tak harga sewa kereta petrol dengan tol di sana? Masa kami sewa kenderaan itu kereta lah, jenis Fiat 1000cc diesel. Harga sewa lebih kurang 200 lira sehari. Dengan minyak pula, masa tu kami pakai diesel lah, lebih jimat diesel. Diesel masa tu harga lebih kurang dalam 7 lira lah, 7 lira lebih 1 liter. Tol tu bergantung atas jauh highway apa semua. Yang paling mahal biasanya korang perlu berhati-hati bila untuk naik jambatan yang besar-besar, kepantasan. Ada jambatan yang tinggi yang semua tu banyak tu yang mahal sikit. Tapi mahal-mahal pun mungkin average kita mampu lagi lah bayar sebenarnya. Cuma kena pastikan kena tahu rate yang terkini lah sebelum pergi ke Turki tu. Okey, soalan yang ketiga. Lesen apa kita pakai dekat sana? Mengikut yang kami sebelum buat, saya guna lesen Malaysia saja. Tapi lesen Malaysia dia melihat kepada tempoh lesen kita dapat. Macam saya kami baru ni, sama saya ni baru renew lesen, jadi baru 2-3 bulan. Jadi bila 2-3 bulan lepas renew tu, dia akan ikut tarikh yang terbaru. Maksudnya 2-3 bulan daripada tarikh mati ke tarikh baru tu, macam saya 2-3 bulan dia akan dikasihkan sebagai pemandu junior. Bila pemandu junior ni, dia akan bagi kereta segmen yang kita compact sikit lah, 1000cc ke bawah. Jadi mana kalau yang mungkin kalau contohnya korang lesen start bulan 1 contoh, renew bulan 1 Januari, kau pergi travel bulan 12, maknanya dah lesen kau tu 12 bulan. Jadi mana kira dengan senior lah, jadi akan dapat kereta kelas segmen C yang besar-besar sikit lah, lagi senang. Maknanya kalau ramai boleh muat kereta yang besar. Nak selamat lesen antarabangsa. Apply awal-awal masa kita dekat Malaysia ni, pergi dekat JPJ. Okey, lebih kurang harga dalam 1.5, lebih kurang. Yang tu last sekali yang kami tahu. Cuba cek yang terkini. Ini ada website JPJ. Okey, soalan yang keempat. Pandu kereta sebelah mana? Okey, kereta di Turki ni memandu sebelah kiri. Macam kami baru ni, memandu bermula daripada Istanbul. Sejam pertama kau akan rasa memang rasa takut-takut. Sebabnya kereta pasing-pasing, berhati-hatilah sebab dia orang memotong lebih ke level orang Malaysia, tak pasang signal lah. Jadinya bawa belah kiri. Kalau highway lepas setengah jam korang bawa kereta tu, memang korang rasa okey, lega sikit, baru rasa boleh bawa. Gear tu sebab tak main gear. Masa ramai tu kami dapat manual. Auto mungkin rasa lain sikit rasa dia. Jadi bila kamu mandu dia lane belah kiri, kalau kita duduk belah kanan paling slow, lane paling slow. Kalau nak main dengan kiri, kalau kereta besar mungkin boleh laju lah. Tapi lebih untuk korang berhati-hati kalau duduk belah kanan, bawa maintain dalam 80-90. Elakkan daripada kena saman. Okey, polis memang ada, sentiasa ada. Lepas kita orang pergi tu, kalau kena saman, ramai yang kena saman sebab lesen, lebih kurang 500 lira kena denda. Okey, kemudian soalan yang kelima yang terakhir adalah selamat ke tidak perjalanan memandu dekat sana ni? Pengalaman memandu sana sebenarnya yang perlu berhati sangat-sangat lah semasa berada di Istanbul. Di Istanbul ni kenderaan sesat lah. Pernah
pengalaman lepas kita orang balik travel tu, kami nak hantar kereta. Jarak dia dalam lebih kurang 16 km daripada rumah kami ke kereta tu. Mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke tempat dia tu daripada rumah kami. Memang lama sangat lah. Gate 1 masuk gate 1 tak habis gate 1 sampai kosong. Sebabnya Istanbul ni memang jam lah, crowded. Tapi kalau bila kau dah masuk highway, nak pergi ke contoh nak pergi ke Bolu ke nak pergi ke Ankara, dah masuk highway tak ada masalah. Cuma berhati-hati bila masuk di kawasan bandar, contoh di Ankara ke, di Bursa ke. Sebab jalan dia sempit. Sempit. Lepas tu dia orang buat asap-asap sikit lah. Jadi macam kat KL lah. Lalu cuba berhati-hati lah sebenarnya. Okey, jadi itu saja soalan. Tapi kami ada tambahan untuk kami nak berikan, iaitu tips sewa kereta. Sewa kereta, okey. Yang pertama, masa korang ambil kereta tu, pastikan check lah toolbox. Untuk pengalaman kami ni, kalau orang boleh tengok video sebelum ni, kami terlupa nak check toolbox pacik tengah jalan. Susah. Nanti kau tengok video tu. Yang keduanya, seelok-eloknya kau rakam setiap sekeliling kereta tu, ambil permit ke, calang ke semua. Sebab masa kami pulangkan kereta itu, untuk para orang, masa dia rental tu 200 sehari, deposit adalah 1,000 lira. Jadi bila korang nak pulang kereta, dia akan check tayar, check calang. Duduk kat Turki kena berhati-hati lah dari segi, sebab kita tak faham. Jadi cuba bertegas lah apa-apa yang tu. Okey, rakam semua kereta tu, simpan. Nanti bila balik nanti, kalau dia cakap teling ni kenapa calang, kau boleh tunjuk video ni memang tak ada apa semua. Okey, macam tol, macam kami sebelum ni, tol dia ada cash boleh. Yang satu lagi macam touch and go lah, RFID yang macam kat Malaysia tu. Ada setengah tol yang kena bayar cash, ada yang tol pakai RFID tu. Macam kami lah sini, kereta tu dah ada RFID tu. Jadi bila lalu tu automatik, nanti dia akan potong duit dalam deposit. Macam kami tu lebih kurang dia potong dalam deposit 200 lira lah untuk duit tol. Untuk bayar-bayar tu lebih kurang dalam 100 lah. Sampai sebenarnya satu sepanjang perjalanan kami hanya ikut guna Google Maps kan. Okey, apa ni? Kejap, nak pergi masuk dekat blog. Kejap sebenarnya kami dah tulis dekat blog kazlafikri.com. Dekat situ dah tulis tips untuk sewa kereta di Istanbul, pengalaman kami sendirilah. Tapi daripada tadi gini lain slow sikit dah masuk. Okey, kami baca sebab dah tulis dah lama ni. Okey, pastikan lesen kereta Malaysia atau buat antarabangsa tu masih dalam tempoh. Kemudian buat research lah berkenaan dengan company rental car tu di Google search ataupun tanya dengan rakan lah. Lebih baik tanya rakan yang berada di sana. Okey, ataupun rakan yang dah berpengalaman lah. Kalau rakan pada rakan-rakan tu yang bercerita tu, dah rasa dah tiba-tiba sikit maklumat tu. Sebab untuk korang juga, lesen kita kat Malaysia boleh guna selama 6 bulan lah kat Turki ni. Jadi korang duduk 3 bulan tu tak ada masalah. Kalau tak apply lesen kat sana, boleh pakai lesen Malaysia, tak ada masalah. Okay, nak jimat duit boleh pakai je lesen Malaysia tu. Kemudian sebelum nak sewa tu, sila baca dululah komen dan juga review daripada customer yang sebelum ni. Okay. Itu memang korang kena buat research dulu. Pastikan tengok review customer dia orang lah. Kadang iklan je dia punya bombastik, tapi dia punya layanan tu customer je tahu. Pastikan sebelum ambil kereta tu deal sebetul-betulnya. Jangan masa terima bayar deposit ada tambah sikit. Yang tu yang sakit sikit tu. Okey, kemudian yang tadi sama ni, sebelum menerima tu sila ambil gambar ataupun video dah keseluruhan kereta tu. Tak ada masalah, dia ambil, kita pun ambil, sama-sama ambil sebenarnya masa tu. Supaya tak ada isu berbangkit semasa penghantaran. Dan yang kelima, sila pastikan kondisi tu dah agak baik lah. Contohnya macam tayar gantian, ada toolbox tak. Kemudian sila pastikan kita dapat pengetahuan dulu cara pembaikan kereta tu. Manual pembaikan tu tak sama kan setiap kereta. Okey. Kemudian yang keenam, pastikan pembayaran sewa dan deposit tu dah termasuk dengan insurans kereta. Okey. Supaya tak adalah bayaran tambahan dan bayaran tersembunyi kita pun tak tahu. Okay, jika pihak rental car tu minta lebih bayaran akibat yang tak munasabah contohnya macam
Macam apa yang kita pernah kena tu? Sebelum ni dia orang minta Cover lebih insurans. daripada 1,000 naik ke 6,000 lira. Sebab dia cakap kami tak ada pengalaman buat kereta. Sebab lesen tu lah, walaupun sebenarnya pengalaman kami dah lebih 15 tahun buat kereta, tapi disebabkan lesen kami tu renew bulan 6, tapi kami guna bulan 12. Jadinya beza 6 bulan je. Itu dikira junior. Jadi kalau kita dapat banyak panggil sogokan untuk beli insurans tu, tak perlu. Okey. Kemudian simpan nombor used car untuk kecemasan lah. Rental car. Used car, rental car. Kena simpan dulu sebab betul lagi dari segi bahasa lah. Bermasalah sebenarnya kalau tu. Kalau kita dapat berkomunikasi dengan rental car tu, okey lah. Kemudian masalah sekarang ni, bila kita ada kerosakan di tengah jalan yang kita paksa berkomunikasi dengan orang lokal. Okey, bila orang lokal ni kebanyakan mereka ni komunikasi dalam bahasa Inggeris tak boleh. Okey, English York. Jadi kita kena call rental car tu untuk dia lah sama-sama dengan orang lokal tu untuk berkomunikasi. Orang lokal tu insya-Allah lah boleh bantu kita lah. Kad debit kita boleh guna untuk isi minyak. Tak ada masalah. Maybank ke CMB ke semua. Kredit apa lagi lah. Kalau ada kredit lagi boleh. Kad debit memang boleh guna. Dia charge pun tak tinggi sangat. Okey. Dan tips yang terakhir adalah pastikan anda ada plan B. Plan B tu anda je yang tahu. Kami tak tahu. Okey, untuk plan B kami sentiasa ada lah. Sebabnya plan B ni perjalanan kita nak ke mana, siapa, berapa. Jadi kita je yang tahu. Sentiasa adakan plan B. Sebab kita bila kita dah keluar travel, trip, kita mesti dah ada perancangan dan plan tambahan. Maksudnya kalau apa-apa berlaku, kita dah ada step. Kita jangan panik, panik. Jadi itu saja yang boleh kami kongsikan, yang dah lama sebenarnya kami nak sampaikan kepada kamu semualah, sebab ada ramai yang tanya kan. Kami selalu cakap nanti dulu, sabar dulu. Okey, inilah kami buat sebab ada mula orang travel kan selepas pada kita berkurung akibat COVID ni. Dah ramai pun dah buat pencarian untuk melancong ke Turki. Jadi inilah masanya. Semoga video kami ni bermanfaat dan dapat membantulah korang semua untuk merancang dan menyewa kenderaan di Turki. Jadi kalau siapa yang tahu tambahan maklumat, sila komen di bahagian bawah. Dan kalau ada kesalahan daripada pihak kami ni, sila perbetulkan juga supaya kita sama-sama tahu dan bermaklumat lah. Dapat membantu orang lain untuk keluar travel, buat road trip di Turki. Memang best sebenarnya. Pemandangannya yang amat menarik. Memang kalau ada kali kedua, insyaAllah kami akan pergi lagi. Dan akan buat road trip lagi jauh, insyaAllah. Okey, ada soalan tanya dekat bawah, insyaAllah kami balas. Dan apa yang penting, subscribe kami channel Ralik ni. Dan jangan lupa untuk tekan juga loceng supaya dapat menerima info-info terkini daripada Ralik Channel. Assalamualaikum. Görüşürüz. Hoşça kal.